شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ala man nafa'a bihi wa bihi. Surah 42 bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Haqiqatul ujub isti'zamun nafs wa khisalaha allati hiya minan ni'am wa rukunu ilaiha ma'a nisyani idafatiha ilal mun'im bih wal amni min zawaliha. Wa amma man ra'a ni'matallahi ala nafsihi bi'amalin aw ilmin aw ghairihi wa huwa khaifun ala zawalih wa farihun bi ni'matillahi alaihi min annahu minallah falaysa bimu'jib balil mu'jibu an ya'mana wa yansal idafata ilal mun'im. Ini takrif yang jelas tentang satu sifat yang merosakkan akan qalbi atau perjalanan rohani insan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah al-mujib, ialah sifat yang tersemat dalam qalbi mereka yang tidak menghadap qalbi dia betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan terkena sasaran dari sifat-sifat mazmumah yang merosakkan perjalanan dan memutuskan hala tuju dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang wajib segera dia bertaubat dan kembali balik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyebabkan amal itu tidak diiktiraf oleh Allah Taala akan jadi rosak. Maka apakah definisi pengenalan hakikat? Maka dibawa datang sini oleh Hujatul Islam Al-Imam Ghazali. Hakikatul ujub, hakikatul ujub, hakikat ujub itu ialah melihat akan kebesaran diri. Mana isti'zam, membesarkan akan diri, tapi dia tidak membandingkan dengan orang lain. Kalau dia kata dia lebih hebat daripada orang itu, orang ini dan seumpamanya, itu atas lagi dia punya dosa lagi besar. Itu dia panggil takabur. Dia takabur, dia membandingkan orang lain dengan dia lebih hebat. Ada pun ujub, dia tidak membanding, cuma dia perasan dia ada kehebatan, dia ada kemuliaan, dia besar atau salah. Sebab semua itu sifat Allah Ta'ala, jangan pakai membesarkan diri, mengagungkan diri, itu semua sifat Allah Ta'ala. Al-kibriyai izari wal azamti, al-kibriyai ridai wal azamti izari, faman naza'a anni alqahu fi nari fala ubali. Membesar, mengagungkan diri, pakaian aku, mana sifat aku Tuhan kita. Jangan siapa cuba nak pakai, maka aku umpan di dalam neraka jahannam. Itu maknanya apa? Satu amalan keras daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita dikehendaki menzahirkan kehambaan, kehinaan dengan Tuhan. Tuhan suruh. Sebab kita ada fakir, hina dengan dia. Jangan sekali-kali ada insan itu merasakan dirinya besar. Keperasaan insan merasa besar sebab dia terlalai merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Kalau dia rasa kebesaran Tuhan, dia takkan ada terlintas perasaan besar diri. Dia takut nak rasa dia besar. Ya, macam budak lah, bila bapak ni garang ke depan ni, maknanya dia berani nak angkat kepala, dia tak berani dia. Tapi kalau dia tak nampak, mungkin dia akan timbul sifat dari rasa dia dia besar daripada adik-adik di bawah dia. Habis. Jadi hakikat wujud itu ialah melihat. Melihatnya apa ni? Aidil basirah, dengan mata dalam, bukan mata luar. Mata luar tak nampak sifat di mata dalam. Ia telah keperasanan qalbi dia. Akan apa? Kebesaran dirinya dan sifatnya yang nyata daripada beberapa nikmat Allah Ta'ala, seperti amal, itu nikmat, ilmu, itu nikmat, dan lain daripada inilah.
Jadi benda itu sebenarnya adalah kurnia Tuhan. Sepatutnya dia syukur. Tiba-tiba dia tersilap. Dia memandang dia hebat. Dia sudah ilmu dia sedia paling alim. Dia sudah amal dia sedia paling banyak. Ya, tapi dia tak banding dengan siapa-siapa. Dia rasa dia seronok itu. Itu silap. Sepatutnya dia terus kena memandang ini kurnia Tuhan. Limpah rahmat dari dia. Wajib dia bersyukur. Itu yang sebenarnya. Itu baru dia letak tempat dia betul. Tetapi hatinya suka kepada nikmat itu serta lupa akan menyandarkan, lupa dia idhafatkan kepada Ta'ala. Sepatutnya dia kena rasa ini kurnia dari Tuhan. Ya. Antara ayat Quran yang sebut apa? Haza min fadli Rabb. Ini adalah kurniaan Tuhanku. Jadi ketidakperasannya qalbi insan kepada al-mun'im, kepada pemberi nikmat, dan dia tidak sandarkan ilal mun'im pada nikmat kepada pemberi nikmat, maka itu bahaya amat besar. Bahaya dia akan membawa sifat ujub, patut dia naik atas takabur, ambil wasak punah jahannam. Yang memberi nikmat serta sentosa, dia rasa aman, dia rasa macam sifat itu tak ada apa-apa, tak hilang. Jangan. Ya, orang banyak ibadat yang terbalik di ujung, ulama yang tertiarap di ujung pun ada. Semua dalam Quran ada cerita, ada diceritakan kisah berlaku hebat ibadat, ujung terbalik pun ada. Ya, ulama Bal'am orang berterbang atau ada murid ibu sekali mengajar 10,000 berdakwah cantik, main-main punya ilmu. Akhirnya bukan terbalik biasa, mati kufur terus bala'an sebenarnya. Semua Quran dari dah. Ya. Ada pun barang siapa melihat dia akan nikmat Allah atas dirinya dengan berbuat ibadat. Mana dia buat ibadat yang berbagai-bagai bentuk, maka dia berasa dikurnia Tuhan, bukan hebat dia. Itu tak apa. Atau dengan mempunyai ilmu, dia pandang semua kurnia Tuhan. Dia tahu dia dulu satu huruf pun tak kenal misalnya. Atau lainnya, padahal ia takut akan hilang nikmat itu. Takut maknanya nikmat itu hilang. Mana hilang nikmat? Apabila pertama tidak syukur. Ya, asyukru iqalun ni'am. Syukur itu penambat nikmat. Apa makna syukur? Kita perasan benda ni adalah dari mun'im, bukan dari kita. Kalau kita buat ibadat, kita nampak dari kita, habis. Kalau kita ada ilmu, kita rasa handal, kita habis. Kita nampak mun'im. Siapa mun'im? Pemberi nikmat, ialah Allah Ta'ala. Itu sebab rahsia kullu amrin zibarin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa apa? Tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulakan dengan basmalah, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu apa terpotong. Mana tak ada berkat. Sebab apa tu? Sebab tu rahsia di sini. Bila disebut dia nama Allah, dikenal siapa dia Ta'ala. Allah Ta'ala nama dia adalah Al-Mun'im, pemberi nikmat, Al-Hadi, pemberi petunjuk, Al-Mu'ti, ya Al-Basit, semua tu dia punya. Ketika itu barulah hati dia makin rapat, kesyukuran dia makin tinggi dengan Allah Ta'ala. Maka ketika itu terpadamlah sifat-sifat mazmumah, riya, ujub, semua takabur akan hilang. Maka cantiklah rohani dia dengan Tuhan. Dan bila cantik, dia akan diberikan berbagai hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam bentuk futuhat, fuyudat, limpahan qalbi. Itu dia antara. Ada pun barang siapa yang melihat dia akan nikmat Allah Ta'ala, ya, atas dirinya dengan berbuat ibadat atau dengan mempunyai ilmu atau lain, padahal ia takut hilang. Sebab dia rasa terpusar pun itu jangan hilang ni, mati gitu. Misalnya, ya, dan suka ia dengan nikmat Allah. Dia suka tu dengan nikmat Allah, bukan dengan diri dia. Itu tak apa. Sebab Quran suruh qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan oleh Muhammad SAW, bi fadlillah, ini semua kurnia Tuhan. Mujur Tuhan beri kita hidayat, mujur dia pimpin kita dan diberi ilmu dan seterusnya. Itu tak apa. Ya, qul bi fadlillah wa bidzalika falyafrahu. Dengan demikianlah kamu disuruh gembira. Sebab gembira ini sifat hati. Semua manusia ada sifat itu, semua nak letak dia kena gembira dengan memandang kurnia Tuhan. Alhamdulillah. Tapi jangan gembira merasa besar diri. Itu tak boleh. Itu dilarang. Ya, sifat seronok dengan taat itu disuruh. Seronok dengan maksiat itu dilarang. Seronok dengan taat apa? Memandang kurnia Tuhan itu taat. Dan seronok maksiat apa? Takabur, riak, mujub. Itu maknanya dia seronok dengan sifat itu, membanding dia rasa hebat. Itu salah. Itu makna rosak.
atau mempunyai ilmu, ya, atau lain pada hal dia takut akan hilang nikmat yang daripadanya dan suka dia dengan nikmat Allah Ta'ala atasnya. Daripada tasbih dia sekira-kira bahawasanya adalah nikmat itu anugerah dari Allah kepadanya, bukan dia punya. Kita ada apa saham kosong. Sebab tu maksud tu masuk ke syurga tu, dia berniaga tu kosong sebenarnya. Dan Tuhan sebut, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah wal yaumil akhir wa tujahiduna fi sabilillah ila akhir. Adakah kamu tak mau aku nak tunjukkan satu perniagaan bisnes yang besar, dia punya keuntungan tak ada siapa boleh tanding. Apa untung dia? Tunjikum min azabin alim, lepas daripada azab neraka. Mana ada bisnes korporat jutawan dunia dia punya bisnes boleh confirm lepas neraka, kadang-kadang menarik ke neraka, riba macam-macam. Ya, ini bisnes besar dengan Tuhan. Baik, sekarang apa dia punya modal dia? Tu'minuna billah, beriman dengan Allah, ya, wal yaumil akhir, dengan hari akhir, wa tujahiduna fi sabil, berjuang pada jalan dia. Baik, sekarang iman dia dah berbunyi. Bukan gitu. Dalam ayat lain Tuhan kata wala, Allah Ta'ala, walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah Ta'ala yang mentahbib, dia cepat dalam hati kita seronok dengan ilmu, seronok dengan iman. Dia beri. Kalau ditutup, bukan, dia tak boleh dengar suara Islam, bunyi kepada macam Mujahadah Abu Lahab kan. Maknanya dia panas, tak ada cahaya, dia duduk dalam gelap. Ya Allah Ta'ala beri hidayah, dia beri pemeliharaan, dia beri kita inayah, hidayah dan seterusnya. Pertama apa? Hidayah. Kedua apa? Inayah. Yang ketiga apa? Riayah. 3 benda cukup. 3 benda dah dapat selamat dunia akhirat. Dengan hidayat mahfuzun anil kufri wa syirk. Dengan ada hidayat petunjuk, manusia lepas daripada syirik dan kufur. Yang kedua, inayah. Dari hidayat petunjuk, inayah apa? Bantuan. Dengan ada bantuan apa? Mahfuzun anil kabair was sarair. Maka insan itu terpelihara dari dosa yang besar dan kecil. Dengan ada apa? Inayah. Apa makna inayah? Bantuan. Itu nombor 2. Dan last kali yang paling besar apa? Riayah. Apa riayah? Pemeliharaan. Boleh pemelihara ni orang tu dalam kawalan, orang hebat. Maka dia terpelihara apa? Mahmuzun anil ghafarat wal khatarat. Dia dipelihara kalbi dia sentiasa daripada tidak lalai, sentiasa hadir dengan Allah. Yang dia mengingati Allah, merasa bersama Tuhan tu fi kulli lamhatin, tiap-tiap lamhat lepas mati, wa nafasin, tiap-tiap nafas ni. Jadi 3 perkara siapa beri? Dia. Hidayat minallah, inayah minallah, riayah minallah. Kita ada tak ada. Masa sahung kosong dia kita masuk ke syurga pun. Tiba-tiba kita pula nak mengaku kita punya, tak malu punya orang, dan kurang adab, tak ada akhlak kita dengan Allah Ta'ala. Lepas tu dia suruh kita rasa kita inilah dimilik. Jangan rasa kita memiliki. Kita adalah dimilik. Tuhan milik dia. Kita ni dia punya. Jangan rasa kita memiliki. Kalau dia rasa memiliki kan dia punya angin lain. Buat dia rasa dia hebat. Itu Tuhan dah. Kalau bahasa kita Tuhan menyampah dia orang. Lain padahal ia takut ia hilang nikmat daripadanya, dan suka ia dengan nikmat Allah Ta'ala atasnya daripada sekira-kira bahawasanya adalah nikmat itu anugerah daripada Allah, ya, kepadanya. Maka ia itu tiada dinamakan dia tiada puji. Ini tak apa. Ya, sudah dia memandang ini kurnia Tuhan, dia seronok sebab Tuhan beri kat dia, dan dia takut kalau kurnia ini nikmat hilang, ya, itu tak apa. Dan tak boleh tadi dia dapat benda yang sama, amal, ibadah, ilmu, kemudian dia rasa dia besar. Wah, tapi tak banding dengan orang. Dia rasa dia hebat, tak tentu pasal. Kalau dibanding orang itu, waktu bagi takabur lagi parah tu. Jadi walhasil dia apa tu? Ya, nak selamat, jangan putus kalbi kita dengan dia. Sentiasa ingat. Ya, ingat, zikir dan ingat Allah, Allah. Bila Allah ni kita faham, Allah tu siapa? Zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dia pemberi, dia pencipta, dia penjadi, dia penganugerah. Semua dia punya. Allah, Allah, Allah. Ambil tak ada dia bawa selamat, bawa jiwa itu bersih. Bahkan adalah orang yang ujub itu bahawasanya mereka sentosa ia daripada hilang nikmat. Orang bila serang sebab ujub, dia perasan dia bahawa dia si memati hebat, dia tak perasan benda itu boleh hilang. Ya, benda itu boleh hilang. Dan lupa ia akan menyandarkan nikmat kepada Ta'ala. Dia tidak ada idafat ilal mun'im. Padahal semua itu kurnia dia. Bila tak dia pandang, maka dia nampak dia. Dia nampak dia terhijab dengan Tuhan.
Akhirnya macam ada sifat mazmumah akan timbul, ya. Wah, hebat awak ni, tahu tak apa dia. Wah, nanti kacau. Ya. Kalau anda awak ni orang lain tak dapat, awak tak kenal siapa saya, lepas tu satu lagi besar syaitan. Pada cakap tu besar iblis untuk bagi. Ya. Bahawa dia tidak menghadap ke Tuhan. Kalau dia menghadap tepat kalbi Allah Ta'ala, betul-betul akan hapus. Bahkan dia takut, gerun, tak berani dia. Lagi banyak dia buat ibadat, lagi dia takut. Kalau bertakut, takut tersilap. Bila tersilap, dia tutup pintu kabul. Sebab kita nak selamat, mesti dua pintu terbuka. Satu dipanggil babul amal, satu babul kabul. Babul amal, mana pintu beramal. Tuhan buka hidayah, taufik diri. Satu lagi kan pintu penerimaan. Ada setengah tu boleh amal banyak, tapi Tuhan terima, tolak. Tu yang kita baca dulu kan. Berapa pintu malaikat? 7 kan. Tiap-tiap pintu langit semua dijaga dulu. Akhir naik pertama, pung, kena tendang. Langit pertama dia naik, ada mengumpat, itu habis pung, Tuhan tendang. Sebab apa? Tak ada pemeliharaan, Tuhan tak bagi dia hidayah. Ya, dia buat ibadat. Naik amal kedua, nak lepas 7 tu, Allah takut tak lepas dia. Takut setahun dia buat ibadat, satu pun tak lepas. Naik pertama tendang, besok lain yang kelima tendang balik. Mana balik ke 4 naik 3 dia tendang balik. Ada tu kena tendang. Mana dia panggil tak dibuka pintu kabul, pintu penerimaan. Jadi pintu penerimaan dibuka bila kalbi insan tu bersih. Dan bila dia bersih, bila tepat kalbi dia tawajuh menghadap kiblat hakikat. Apa kiblat hakiki? Wallahu ta'ala. Ya, itu maksud. Balik kena sandar tu semua idafat ila mun'im. Sandarkan semua tu pada pemurnian di Allah Ta'ala, bukan kita punya. Dan adalah dua ibarat yang disebutkan oleh Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali rahimallahu ta'ala kada sallallahu dalam Mukhtarul Ihya, Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ya, pernah tengok kitab Mukhtasar Ihya, pernah tengok? Pernah? Yang tu perempuan pegang tu ini dia. Yang terpegang ni Mukhtasar Ihya ni. Ihya, ya, besar kita dia, kat sebelah kulit besar. Jadi diringkaskan dalam bahasa Arab semua tu. Kemudian diterjemahkan biasa baik oleh pengarang wali besar ni. Siapa dia? Si Abdul Samad Al-Palimbani. Dinamakan kitab ni Sayyidus Salikin. Ya, Sayyidus Salikin tu si Abdul Samad namakan. Asal dia ialah Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ringkasan Ihya Ulumuddin bagi Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali. Dan satu karamah Imam Ghazali, dia kata barang siapa yang membaca, mengaji kitab aku, maka aku hadir sentiasa dengan dia. Ya, rohani dia ada. Nampak? Dia nampak tak apa? Kau nampak saya tengok dia lah. Ya, rohani sentiasa itu. Maknanya apa itu? Karamat para awliya. Alam roh lebih besar daripada alam kecil. Kita alam dunia kecil kan? Bila roh dia tidak bersangkut dengan jasad, dia punya permulian lagi laju kan? Kita nak jasad kasar ni banyak, nak pergi tempat dekat kena seekor banyak ni. Rosak kali ya. Dan jasad kita kalau nak pergi balik rumah kita berapa minit sampai? Berapa minit? Kata 20 minit. Kalau roh sebut sampai ya. Nampak rumah? Nampak? Kalau tak nampak kalau seminggu lagi kot. Tubuh rumah tu nampak sap. Tu rohani ni sok lah tu. Tengok ke rupa tu nampak. KLIA tu nampak. Kalau jasad nak pergi, kena ambil tiket lagi. Lalu highway ada jam, pusing balik macam lambat sampai rohani sok sampai terus. Itu pandangan roh ya, jasad lain. Sebab hidup alam roh lebih hebat. Sebab kita pada siapa menatap, membaca, mensemak kitab tu, rohani aku bersama dengan dia. Mana dia mendoakan kita. Dan kita harap doa para awliya. Apa kata Imam Ghazali? Wal ujubu huwa sababul kibr. Ya, mula-mula ujub, kemudian dia akan naik takabur lagi parah. Walakin al-kibr, yasqad'i ya, mutakabbiran alaihi, wal ujub maksudun alal infirad. Wal ujubu huwa sababul kibr. Ujub itu ialah satu bagai takabur. Ya, satu bagai. Tapi kalau terjemah Arab sebenarnya sababun. Ujub itu ialah punca sebab jadi takabur itu maksudnya. Ya, sebab tu. Bukan dia panggil nau. Kalau dia panggil nau takabur, maknanya nau satu bagai. Ya, apalah tu terjemahan masing-masing ada cara penterjemahan ini.
Ada terjemah bil harfi, ada terjemah bil mafhum. Ya, banyak terjemah, no comment. Tapi makna kalau asal makna sabab tu mana? Sebab. Bahasa itu jadi bahasa Melayu. Sebab, punca. Ya. Jadi ujub ini menjadi sebab punca dia pergi pada sifat lebih besar takabur. Ya, ujub dipandang diri dia hebat, tapi tak banding dengan orang. Lama-lama dibanding dengan orang pula. Orang tu dengar aku lagi handal. Ya, bom, habis tu. Masuk longkang dua. Tetapi takabur itu menuntut dia akan orang yang ditakabur atasnya. Mana yastada'i mutakabbiran alaihi. Mana dia mendakwa, dia menuntut bahawa dia lebih besar, dia lebih hebat, dia lebih handal, dia lebih alim. Dan ujub itu terhingga di atas sendiri. Mana dia rasa syok. Orang panggil apa? SS. Tahu SS? Syok sendiri. Ya, tu buat ilmu. Kalau buat dunia gitu, dia tengok sikit memang aku ni dah buat juga kan sebab asal. Berasal ni, bila Nabi lagi dah buat. Habis. Dia ni tiada berkehendak ia atas orang yang ditakjubkan atasnya. Mana dia tak berlawan orang lain. Dia syok sendiri. Itu beza sikit antara takabur dengan ujub. Mana berat, takabur lagi berat. Takabur standard dia bawa kufur. Lepas kufur, takabur. Aba wastakbara. Aba dienggan sujud pada Nabi Adam, Iblis. Wastakbara, dia rasa berat, dia rasa dia besar. Lalu keluar ucapan dia, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik pada Adam. Aku dari api, Adam dari tanah. Tahu pasal siapa pergi letak api dengan tanah api lebih baik? Mana ada nas? Ada nas. Ada. Kalau sifat baik tanah. Tanah bila dilambung dia jatuh ke bawah. Mana lambang tawa tu api kalau dicucuk dia naik ke atas. Mana lambang takabur. Jadi bila kata kita dia tuan pencop dia wakana minal kafirin adalah iblis daripada orang yang kufur dengan Allah Ta'ala. Ya. Ini perbezaan antara takabur dan ujub. Ya, al-kibr. Sifat orang al-kibr wal ujub. Dan menyatakan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala obat. Bila kata obat, mana ujub, takabur ni apa dia? Apa dia? Penyakit ke? Ujub dengan takabur ni penyakit. Sebab dia perlu kepada obat. Ada orang sehat makan obat? Ya, ada. Saya makan ubat sakit gigi. Tak sakit gigi? Tak, saya makan ni. Betul, paling basuh air. Orang tak makan, itu basuh. Orang tak basuh benda yang bersih. Basuh benda kotor. Taubat itu basuh. Apa yang dibasuh? Kekotoran maksiat. Nah, di sini maknanya penyakit takabur, penyakit amradul qalbi, penyakit dalaman, riya, ujub, takabur, dan banyak lebih kurang 800 ulama kira. Dan ini bincang di tajuk besar-besar, bawah ada pecahan banyak. Baik. Jadi Imam Ghazali mengatakan bahawasanya obat menghilangkan ujub. Bermakna ujub ni penyakit. Ya, dengan katanya, ini dia bunyi. Sebab Nabi sebut secara umum, likulli da'in dawa fatadawaw. Tiap-tiap penyakit ada obat, maka naklah kamu pergi berobat. Maka berobat batin tak ada khilaf, wajib. Ada berobat zahir itu ada khilaf ulama. Ya, kita kalau sakit, jasad kita luar ni, apa hukum berobat? Tengok. Kalau dia tak berobat menyebabkan dia masalah, maka dia wajib berobat. Ya. Ada datang perasaan tak elok dah, aku sakit macam-macam kan, takut jadi tak reda. Ataupun sampai orang tak boleh tidur kan, dia sakit demurung, ngawang, orang sakit pergi berobat lagi atau betul dibat. Tapi kalau sekiranya sakit itu dia boleh tahan dan menyebabkan makam dia naik, kita tahu. Sebab pernah berlaku zaman Rasulullah SAW, seorang yang buta, ya. Bila dia minta seorang perempuan, dia minta muslimah, dia minta Rasulullah doakan. Ya, sebab dia tahu satu peperangan, bila seorang sahabat mata panah kena dekat mata, terkeluar mata. Rasulullah ambil mata Rasulullah, tok masuk Rasulullah sapu doa pun lebih terang daripada asal. Setakat buta asli dia tak keluar lagi mata kan. Jadi dia minta kepada Rasulullah supaya doakan sembuh. Maka Rasulullah beri takhir, Rasulullah beri pilih. Rasulullah kata kalau dia nak doa, insya-Allah Rasulullah boleh doakan, insya-Allah mudah-mudahan sembuh. Tapi kalau dia sabar, falakil jannah, confirm syurga untuk kamu. Oh, dia dengar, dia tak payah Rasulullah, dia sabar. Jadi tak ubat. Tuan, ya.
Kalau dia boleh makan reda sampai dia kata apa? Apa dia mana reda? Yaitu at-talazus bil balaya, berlazat dengan balil atau makan tinggi tu. Sebab orang-orang yang saleh para aulia, dia kena demam, dia kena apa tu? Dia mengucap syukur kepada Allah. Mulut dia keluar, alhamdulillah albasani libasal aulia. Ya Allah, segala puji bagimu, kau sarungkan aku pakaian kekasih-kekasih engkau. Sakit ujian ni pakaian dia apa? Nabi-nabi darah, rasul-rasul. Inna asyaddan nasi bala'anil anbiya summal amsal fal amsal man kana fi dinihi sulban istadda bala'u. Orang yang paling kuat diuji coba adalah di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan orang-orang yang cuba mengikut, yang balik nak mengikut, memang Tuhan uji dia. Lagi kuat dia berpegang agama Allah, lagi kuat dan uji dia. Jadi ujian itu sebenarnya satu apa? Lambang pemilihan. Allah nak pilih dia. Sebab batu yang ada logam emas dia akan dipilih dan dia akan dimasuk makmal, kemudian dia akan dibakar, dicanai, boleh jadi permah sawung pakaian yang mahal harga. Tapi kalau tak ada harga batu gravil sebiji orang nak bagi pun tak nak. Oh menyemak kan. Bila mahal dia kena uji. Baik. Jadi maknanya peringkat yang paling tinggi disampaikan rasa lazat at-talazus bil baraya. Bernikmat dengan ujian itu sebenarnya tahaqququm birridha, dia mantap dalam makam redha. Maka kalau duduk makam redha, okey, tak ada masalah. Dia tak taubat pun tak apa. Dia tak berubat, dia rasa lazat atau tak apa. Ada satu wali saya jumpa disakitkan, dia kata maradi ahla minal asal. Maradi, sakitku ini ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Itu dia. Maknanya lazat, dia merasa sakit lazat. Tapi kalau dia rasa sakit tu masih sakit, bermakna unsur nafsu tu masih ada dekat dia. Sebab nafsu tak suka sakit, dia suka apa? Konyang, sihat, hidup, bongkang, kan? Dia nak suka. Kalau sakit dia tak suka. Tapi kalau dia boleh rasa tu terbalik, sakit tu nikmat, ujian tu lazat, dia rasa gian lain tu. Ada tak apa? Dia kalau dia diam pun tak apa, dia ibadat besar. Baik. Kalau dia duduk makan sabar, kalau dia tak ada sabar tahan diri dengan, kalau dia nak berubat, atau lebih baik ubat. Jadi dua-dua ada keadaan. Kalau dia boleh sabar, okey. Kalau dia rasa dia tak teruji, dia tak berbongkar dia, baik dia pergi berubat, dan dia berubat niat ikut arahan Rasulullah SAW. Ikut lidah indawak fakadawaw. Jadi kalau orang kata orang sakitnya pukul berubat, papi hitaksin, ada dia ada huraian. Tengok makam dan kedudukan orang. Ada orang dengan sakit dia rasa tertekan, maka pergi berubat lah. Tapi kalau arif bilang dengan sakit tu dia rasa apa? Bahagia. Dia rasa seronok sebab itu kurnia Tuhan. Habis. Jadi di sini satu penyakit dikata Imam Ghazali, ujub ialah marad, benda penyakit. Maka dia kena obat. Obat dia disebut di sini apa? Oleh Imam Ghazali, wa ilajuhu. Satu lagi. Akhir tajuk. Wa ilajuhu an tata'ammala fil aqibati wa anna bal'ama khutima lahu bil kufr wa na'udzubillah. Tengok dia. Wa kadzalika iblis faman ta'ammala imkana su'il khatimah wa annahu mumkinun la ya'jubu bi syai'in min sifatih. Kalau dipandang ini, insya-Allah sifat wujud tidak akan ada lagi. Dia boleh buang dengan apa obat dia? Dan obat yang menghilangkan wujud perasaan yang tak elok, yang kotor tadi ataupun benda yang kata penyakit dalam hati apa? Bahawa ia kena fikir, dia kena jalankan pemikiran dia pada akhir umur itu. Yakni tiada diketahui akan kesudahan seorang pun. Siapa tahu akhir umur dia? Tak tahu kan? Kalau tak tahu, kenapa kita nak berbangga? Adakah ia akan mati dalam kebajikan atau mati dalam kejahatan? Sedangkan orang yang dijamin itu pun keadaan dia sangat hebat. Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya. Kan? Sayyidina Abu Bakar dijamin syurga oleh Nabi dia hidup kan? Tapi apa ucapan dasar dia ketika menyandang jawatan khilafah? Dia kata, inni qad ullitu alaikum walastu bikhalikum. Fa in ata'tuqa fa'inuni wa in asaitu faqawimuni ila akhir. Wahai manusia, katalah nanti aku menjadi pemimpin, Perdana Menteri, Khalifah, dan aku bukanlah orang yang terbaik di kalangan. Itu ucapannya. Kalau sekiranya aku taat pada Allah, pakat-pakat tolonglah aku. Dan kalau aku tersilap, pakat-pakat tegur dan betul. Itu senang pakat, sedangkan jaminan tak ada. Ini kita tak jamin lagi, tiba-tiba kalau dia rasa hebat, tiba-tiba jadi macam Bal'am. Tengok bawah. Orang ke tempat di mana? Ke neraka. Kerana tiada mengetahui akan salah satu daripada keduanya melahirkan
Allah Ta'ala juga tahu akhir umur kita. Dan lagi bahawasanya Bal'am bin Ba'urah, ya, berapa banyak ilmunya, melaut dan berapa banyak amalnya, ya, sehingga dia anak murid dia boleh tergebak kata-kata keramat dia, ya, maka tiba-tiba disudahi dengan mati, ya, dengan jadi kafir wala yazillah. Ya, sebab apa didoakan Nabi Musa supaya kalah Tuhan sentak lidah dia terjadi kamasalahu kamasalil qad. Quran kata bandingan Bal'am macam anjing, dia berjalan lidah terjadi, ya. Habis. Betul, Rabi Abdul Adawiyah seorang waliyah, wali perempuan, ya. Nabi tak ada perempuan, wali dia, waliyah. Ketika seorang wali nak meminang dia, satu orang wali juga, nak minang dia, dia kata kalau kau nak meminang aku terima, tapi dengan satu syarat, kau jawab soalan aku. Dia kata silakan. Dia kata kau tahu tak, akhir umur aku hembus nafas akhir tu, aku mati beriman atau tidak, aku mati dalam husnul khatimah atau su'ul khatimah. Orang tu mana lah saya tahu benda gaib kan. Kalau tak tahu, kau balik betulkan diri kau lagi baik ni. Balik betang kau, ya. Kalau tak tahu tu kau betulkan itu lagi baik kan. Maksudnya apa? Kiraan kita di akhir tu adalah benda sangat-sangat perlu kita memberikan pemantauan. Sebab tu diletakkan zikir tu fi kulli lamatin wa masih tiap-tiap lama, tiap nafas kita sentiasa kena pantau, duduk dalam kalimah dua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan demikian lagi iblis beberapa ribu tahun dia berbuat ibadat dan atas langit, Masya Allah, iblis atas dunia ini tidak ada satu ruang pun yang kosong daripada kesan sujud iblis. Kita dalam surau ni pun tak habis kesan kan. Tapi akhirnya mana? Mati kufur, dilaknat Allah Ta'ala bersama-sama dengan malaikat pula. Maka dengan sebab takabur tu, satu je, Abah tak nak sujud pada Adam, bom, habis terus. Maka dimatikan dia dalam keadaan kafir. Dan maka barang siapa memikir, dia benda kena istighfar, buat renung yang baik supaya dia memukul kalbi kita tadi. InsyaAllah yang gelap jadi terang, yang jauh jadi dekat dengan Allah Ta'ala, yang kerah akan jadi lembut. Memikir ia kemungkinan mati dalam kejahatan, dan bahawasanya harus seperti mereka tu nasihat tidak uji. Kalau dia boleh begini, maknanya boleh bertukar tu, dia takut, insyaAllah tak sempat dia nak melayangkan sifat ujub yang tidak ada faedah. Daripada sifat kesempurnaan yang ada pada dirinya itu. Dan sifat kesempurnaan seorang itu ialah anugerah dari Allah. Itu jawapan kedua. Yang ada pada kita semua bukan kita punya. Kalau kita punya, lain juga kan. Dia orang bila meminjam, lain kan. Dia bawa satu kenderaan canggih, mahal harga dia. Bila orang tanya dia apa? Tak ada, pinjam dia 2 hari. Jangan seluruh ni. Kalau dia kata dia punya macam dia nak simpan 3 tahun duit saya. Dia mau dapat beli, mau dia bercakap lain macam. Lain, angin dia lain bila dia rasa dia punya. Tapi kalau dia tak rasa dia punya, dia pinjam, angin dia lain. Sebab tu sila rasakan kita ni meminjam, bukan memiliki, ya? Sebab kita bila inna lillah, kita ni lillah ay milkun lillah, milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, tu ada dia kita akan kembali, ya? Bukan kita punya pun. Nyawa kita pun kita tak milik, ya? Sebab kalau tunjukkan semua tu tanda kebesaran dia. Tarikh lahir kita pun kita tak tahu, tarikh mati kita pun kita tak tahu, kubur ke mana kita tak tahu. Apa hebat kita? Itu maknanya lah. Maka harus bagi Allah Ta'ala menghilangkan dengan demikian itu daripada seorang pada dia kendaki. Dan benda dah berlaku. Macam-macam contoh tuan tunjuk. Mana orang paling hebat dia boleh jatuh pun ada. Dan orang paling hina tuan angkat jadi paling tinggi pun ada. 4 pusingan dalam hadisnya. Di awal baik, akhir baik. Allah maja'ala minkum. Mudah-mudahan kita masuk golongan. Dan ada yang awal dia rosak sampai akhir rosak. Awal tapi mati pun kafir. Dan ada awal dia cantik tapi mati dia wala ayat dia murtad. Dan ada yang awal dia teruk tapi mati dia cantik di ujung pun ada juga. Dan benda ni sentiasa berpusing tadi, ya, itu bilang sentiasa. Sebab apa dia pusing? Al-qalb la yusamma al-qalb illa bitakallub. Qalbi, hati kita ni tak dinamakan qalbi hati, melainkan dia cepat berpusing. Kita berasa sini kan, kalau kita buat ibadat Rasulullah, pada Rasulullah macam-macam berasa dia. Sebab Imam Ghazali kata didihan, hati kamu tu berpusing, itu begini dalam satu saat tu lebih pantas daripada didihan air yang sedang menggelegak. Kita didih air kan, dia naik tu berlaju kan, oh hati kamu lagi laju, kata Imam Ghazali. Kejap itu. Lagi dia tak pejam mata dia tidur tu ada yang kepala. Sebab tu dia kena pantau supaya dia jangan terbabas daripada lain yang telah digaris pandukan oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Maka harus bagi Allah Ta'ala itu menghilangkan demikian itu daripada seorang, ya, hebat dia boleh. Jika ia takabur, dia pun jatuhkan. Atau jika ia ujub.
Rasulullah sebut man takabbara wada'ahu Allah. Siapa takabur Tuhan akan jatuh ni. Wa man tawadda'a, siapa yang tawadhu Tuhan akan tawadhu. Dan harus pada Allah mengekalkan macam itu seorang jika ia ingat akan Allah. Jadi pengikat nikmat apa? La in syakartum la azidan wa la in kafartum inna azab. Kalau bersyukur aku tambah. Itu syukur nikmat kita padamu Tuhan beri. Jadi Tuhan akan tambah ada ziyadah. Kalau kita tak syukur, mana kita nampak kita mulai hebat pun Tuhan batalkan, Tuhan tutup. Ya, itu nak. Lepas tu dalam ibadat, kita zikir, kita baca Quran, kita semayang. Kita kena pandai main giar atau main giar. Ya, kadang-kadang tu zikir-zikir kali-kali tak datang, dia lari kan, tukar giar lah. Giar apa pakai? Giar syukur. Ya, kita pandang balik, tarik riba balik, kita pandang, ya Allah, kau letak aku dalam majlis ni, alhamdulillah syukur. Ya, tidak kau letak tempat lain. Kau gerakkan lidahku, walaupun lidahku, hatiku belum berapa hadir, tapi alhamdulillah tak adalah lidahku menyebut benda yang tak elok. Ya, mana kita syukur. Aku dapat semayang, dapat sujud, dapat zikir dengan kau. Bila kita rasa itu bermakna apa? Kita memandang besar kurnia dia. Bila pandang besar dia akan tambah la aziz dan aku akan tambah. Itu maksudnya. Ya. Di dalam semayang, ibadat, zikir dan sebagainya, kalau kita rasa dia lari, tukar dia. Jangan sekali-kali kita rasa lawan. Kita nak lari, aku nak usah. Bukan kita. Tak ada apa kita. Dia yang beri. Jadi kita tawadhu dengan dia dan syukur pula. Orang bersyukur dia mengiktiraf dan membesarkan pemberian. Tapi kalau kita beri orang satu benda mahal, dia pegang dia balik gitu. Tak dapat dah lagi. Ya. Tapi kalau benda tu ambil, alhamdulillah terima kasih Tuhan. Orang nak beri pun semangat dia. Dia menghargai mana. Apakah benda yang besar, iman, Islam, amal tu semua benda yang besar. Jadi kita gunakan apa? Ya syukur, syukur kepada Allah. InsyaAllah akan ada pertambahan. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Fa inna khaira kullahu bi